Alhamdulillah. Bila kita sampai dekat Qitmir tu, kita tekan jari telunjuk ni gini. Qitmir, dan kita ingat nama kita, binti mak kita. Contohnya ingat nama, sambil kita klik jari ni. Tekan kita buka balik lah. Tekan ini kan, buka balik. Banyak manfaat ni lah. Kita buat begini. Alhamdulillah. Selesai dah kita baca. Lebih kurang dalam setengah jam lah. Saya tengok dalam 30 minit. Kita baca insyaAllah. Ada yang boleh, ada yang merangkak lagi. Tapi Alhamdulillah. Kalau yang merangkak, yang boleh lancar, tolong support lah. Sebenarnya nampak Alhamdulillah kita ramai juga. Jadi sama-sama lah kita tambahkan lagi pelajaran kita tu. Salam tu. Kalau lepas ni nanti, kalau ada orang bertanya, Ustaz, kalau saya nak baca lepas ni lagi, saya nak baca lagi macam tu boleh Ustaz? Tafadhal, silakan. Kan? Lagi banyak kita baca, lagi kita dekat dengan Allah. Kan? Bila kita zikir ni, apa tujuan zikir? Nama dia zikrullah. Zikir, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Maka bila kita berzikir macam malam ni, cuba kita tak buat zikir, kita tengok TV. Tengok TV, ngadak TV tu. Ngadak TV cerita, sonok lagu ada, kan? Filem ada. Macam ada. Apa kita dapat? Jiwa kita tu panas. Sebab dia benda maksiat. Benda maksiat ni bukan benda iman. Kita nak mencari iman ni. Tajuk malam ni kita masih lagi tajuk mencari iman. Iman ni sesuatu yang ghaib. Dahlah benda ghaib. Kita tak nampak. Tu kita kena cari balik iman tu. Dan kita kena terima iman tu letak dalam hati kita tu. Ini kelebihan dia. Lepas tu kita kena banyakkan berzikir. Siapa yang dah ikut 5 malam ni zikir, memanglah terasa Allah panjangnya Ustaz nak habis tu. Assalamualaikum ya Sayyidi Syekh Abdul Hayy Abdul Murid Abdul Hamid Abdul Majid Muhammad Abdul Qadir Jalani. Nak habis ke 10 tu berjenuh. Ni 100. Tu baru 100. Kemarin saya dah cakap, kalau siapa yang ada hajat malam-malam, yang ada hajat besar, hajat sesak rezeki ke, tak ada salah apa-apa hajat yang ada. Anak ada masalah lah, anak lari pada rumah lah, anak dahaka lah, tak taat kat ibu bapa lah, apa semua. Buat. Ambil semayang solat hajat 12 rakaat, 6 salam. Kan? Allah Ustaz, ada tak yang 2 salam Ustaz? Tak larat lah Ustaz, 12 salam. Hajat kamu tu besar. Udah hajat besar, buatlah cara banyak. Kaifiat dia macam tu. So, jadi semayang hajat 12 rakaat 6 salam, bagi salam tu, salam Syekh Abdul Qadir Jalani tu. Baca. Berapa kali Ustaz? Kalau dah besar hajat, bacalah 1000 kali. Allah. Sampai pagi tak habis Ustaz? InsyaAllah habis. Kamu nak hajat kamu tertunai tak? Kita ada hajat besar. Buat tak nak. Kalau boleh nak buat sikit. Kalau boleh nak, tak nak semayang hajat pun tak nak. Kalau nak bagi salam 10 kali, boleh tak Ustaz? Supaya hajat tu makbul. Cubalah tengok. Bab ni kita cukup malas. Ni kita tak masuk lagi dengan baca Yasin lagi, dengan khatamul Quran. Lepas ni saya nak tambah lagi. Zikir tu kan kita akan buat sama-sama khatam Al-Quran pula. Dalam amalan macam ni. So kita nak tambah amalan tu. Jadi kita tahu dah. Satu hari tu malam tu kita dah tahu dah. Apa kita nak kena baca. Kan? Kita kena faham keadaan ni. Baik. Jadi itu tak apa sabar-sabar. Kena bersabar. Kena sabar lah lebih. Dalam beramal ni. Kalau tak sabar, macam mana kita nak mendaki tangga yang tinggi lagi. Kita kena ingat kalau kita ada 100 orang lah, pergi panjat gunung Everest tu, agak-agak berapa orang yang akan sampai ke puncak. Yang sampai tu boleh bilang. Tidak silap tak ada langsung yang sampai. Waktu dia punya susahnya. Maka separuh jalan kita naik masa mula kita mendaki tu semua ada. 100 orang tu ada. Semua komplit. Memang semat lah. Pakaian pun semua naik. Lebih kurang dalam sejam perjalanan, 2 jam perjalanan nak sampai naik ke atas. 1/4 dah hilang. Tinggal lagi 3/4. Naik lagi. Hilang lagi separuh. Tinggal separuh. Naik lagi. Buang separuh. Tinggal lagi separuh. Lalas sekali, tinggallah 10 orang. Itu pun sampai nak sampai ke puncak, tinggal 2 orang atau 3 orang je. Yang sampai ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala.
Macam itulah perjalanan kita ni. Ni malam ni kita buat ni boleh sabar kan ni? Nak ngabih ni. Melainkan orang yang minat sungguh-sungguh nak mengaji, dia akan ikut program macam malam ni. Maka kalau dia beriman kepada Allah, follow lah. Kalau tak ada majlis lain, ikut majlis kita ada macam ni. Jangan langsung tak ada, duduk dalam majlis apa-apa. Duduk lara dengan FB-nya, duduk tengok FB, duduk tengok video apa, benda kita tak tahulah dalam handphone tu. Kan dia nak ngaji. Baik. So jadi insya-Allah kita nak sambung lagi dalam persoalan iman. Semalam kita dah bincang dah semalam tentang aqaidul iman, iaitu aqaid keimanan. Macam mana kita nak tambatkan aqaidul iman tu? Kita nak tambatkan supaya iman tu teguh. Iman tu teguh. I'tiqadu jazimun mutabiqat lil waqi' an dalil. I'tiqad yang jazam. I'tiqad yang jazam, yang putus, yang berbetulan dengan i'tiqad ahli sunnah wal jemaah dengan dalil. I'tiqad ni. Apa makna dia i'tiqad ni? Apa makna i'tiqad ni? Suatu simpulan maknawiyah. Satu simpulan tali ni, simpulan maknawiyah yang tersimpul kukuh di dalam hati, di dalam jiwa, yang tidak akan terurai, terungkai walau dengan apa pun dan di mana saja sekalipun. Buatlah macam mana pun, macam Bilal bin Rabah tu. Kan? Bila dia letaknya batu atas dada dia, tetap dia mengatakan ahad. Mana simpulan tu kukuh. Bukan macam simpulan kita longgar. Kan? Allah uji dengan COVID, dah huru-hara dah jadi kita ni. Nak pegang kat Allah kan, nak percaya kat COVID kan, nak percaya kat Allah. Jadi pegang kat Allah. Masalah COVID datang tu kita layan dia, kita raih dia. Macam mana? Kita jaga dia, kamu jangan dekat aku. Macam mana jangan datang dekat kita? Kurantin diri kita. Duduk dekat, duduk tempat yang jauh. Jangan kita duduk sibuk, duduk melayan. Ni nak pergi terangkan, nak pergi juga supermarket, nak pergi juga kenduri-kendara, nak pergi juga pasar, tempat-tempat yang sesak. Dah tahu dah benda tu ke situ. Kita tak menolak ikhtiar. Kan? Kita tak menolak ikhtiar. Kita tetap berpegang teguh dengan Allah. Cuma kita ikut syarak. Sebab Nabi suruh duduk kurantin. Mana kurantin tu bahasa lani. Sedangkan ia bermaksud uzlah. Duduk bersunyi-sunyi. Duduk dengan Allah macam malam ni. Kita duduk bersunyi dengan Allah. Kita berzikir, kita berdoa kepada Allah. Jadi ini i'tiqad, ini pegangan. So jadi satu simpulan maknawiyah, satu simpulan, satu ikatan yang tersimpul kukuh dalam jiwa, yang tidak akan terurai, terungkai walau dengan apa cara sekalipun. Satu sebab tu, dia masalah i'tiqad ni dia kena jazam. Makna jazam. Apa makna jazam? Sebab saya dah sebut dah, jazam ni yakin. Yakin 100%, tidak boleh ada zan, tidak boleh ada syak, tidak boleh ada waham. Bab iman mesti perfect. Mana precision, ketepatan, mesti tepat. Mana tepat tu 100%. Tapi kalau bab ibadat, contohnya bab Kaabah, kiblat, kita boleh zan. Maknanya zan, kita dah yakin lah. Ini betul dah ke Kaabah. Walaupun mungkin besok kita cek, tengok-tengok Allah lari sikit. Maknanya boleh dalam masalah contohnya kiblat. Tapi dalam masalah i'tiqad, tak boleh macam kita baca Fatihah. Kita yakin betul dah ni. Walau kalau orang lain dengar, apa baca macam ni. Tapi yakin kita dah betul dah. Boleh dah pakai dulu buat sementara waktu tu. Tapi berbanding dengan masalah akidah, masalah i'tiqad, tak boleh 0.1% pun tak boleh. Kalau kita 99.9% percaya ke Allah, 0.1% tak percaya ke Allah, maka dinamakan akan zan. Bila zan fatal. Terus pasal apa? Ada 0.1% tak percaya tu. Itu tak boleh. Jadi ini persoalan iman. Iman ni benda ghaib. Yang ni yang kita dah sebut semalam. Semalam ni sambung sedikit lagi. Bagi faham sikit lagi. Dalam ada kot 15 minit lagi, 20 minit gitu. Kemudian semalam kita dah bincang tentang iman secara ijmal dengan iman secara tafsir. Saya ulang balik kan. Iman secara ijmal. Macam mana? Amantu billah wa bima qala Allah Ta'ala. Amantu billah, beriman aku akan Allah dan barang firman-Nya. Kemudian amantu bi rasul wa bima qala rasul. Beriman aku akan rasul dan barang sabdanya. Kalau Nabi sabda, kalau Allah
firman. Itu secara ijmal. Maka secara tafsilinya, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Itu yang rukun iman 6. Yang 6 kita baca tu, beriman aku akan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman aku akan malaikatnya, beriman aku akan sekalian kitabnya, beriman aku akan sekalian rasulnya, beriman aku akan hari yaumul qiyamah, hari akhirat, hari kiamat, beriman aku akan qada dan qadar. Yang ni untung baik untung jahat itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni duduk di dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mana ketentuan dan ketetapan Tuhan. Sebab tu kita ni Allah bagi pilihan kat kita. Allah ilhamkan kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha. Fa'alhamaha fujuraha, diilhamkan atas anak Adam itu jalan kebaikan, jalan kejahatan dan jalan takwa. Jadi disebut itu jalan kebaik, jalan takwa, jalan kejahatan, diilham. Hak jahat ada, hak baik pun ada. Maka kita nak kena pilih mana hak baik, mana yang jahat. Jadi beruntunglah orang yang memilih jalan kebaikan dan merugilah orang yang memilih jalan kejahatan. Mana orang yang beruntung yang pilih jalan kebaikan. Okay, itu yang masalah persoalan iman. Okay, baik. Kemudian kita tengok apa definisi iman ni sebenarnya. Jadi menurut bahasa ni, iman ni berarti membenarkan hati. Membenarkan hati. Itu dari segi bahasa dia, durah dia. Tetapi dari segi syarak pula, iman itu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Iman itu 3 bahagian. Pertama, iqrar bil lisan. Yang kedua, tasydid bil qalbi. Yang ketiga, wa amalan bil arkan. Diamal dengan anggota jawarih. Pertamanya iman itu iqrar dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iman macam tu kan? Iman kena iqrar kata Nabi. Bila kita iqrar 2 kalimat syahadah itu, kemudian kita benarkan dengan hati kita. Apa benar apa? Membenarkan akan ketunggalan dan keesaan akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan menafikan segala tiap-tiap yang lain yang baru tu, yang mudah tu. Nafi dulu. Kemudian membenar akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas keyakinan dia itu, tasydid dia itu, atas isbat dia itu, atas kalimat tauhid dan kalimat rasul, maka dia beramalkan dengan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni amal ma'ruf nahi munkar, menegakkan yang ma'ruf, menjauhkan yang munkar. Maksudnya segala hukum-hukum Allah, segala perintah Allah dia tunai, segala larangan Allah, tegahan Allah dia tinggalkan. Tanda dia beriman kepada Allah. Itulah nama dia iman. Sebab Nabi sebut iman tu, macam mana rupa iman? Benda gaib ni saya tanya, saya nak cerita, tak boleh. Benda gaib. Iman ni bukan nampak. Iman ni tak nampak. Dia duduk dengan ruh kita yang nampak iman tu. Itu yang disebut oleh Nabi. Maka apa yang Nabi sebut, bila kita ikut benda sebut, maka dia jadi nur iman ni. Kita tak nampak sebab mata kita buta, tak nampak. Tapi kalau kita buka dengan mata hati, kita tengok dengan ainul basirah, kita tengok dengan pandangan mata hati, kita akan terasa iman tu duduk dalam hati kita. Masa ketika itulah kita akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab iman ni benda gaib, dan benda tak nampak. Jadi inilah pendapat jumhur, dan Imam Syafi'i meriwayatkan ijma' para sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka yang sezaman dengan beliau atas pengertian tersebut. Jadi kata Imam Syafi'i, begitulah maksud iman. Apa dia? Yakni mengikrarkan dengan lisan, maksudnya mengucap 2 kalimat syahadah. Sebab tu 2 kalimat syahadah ni adalah roh bagi menghidupkan segala amal ibadat atas muka bumi ni. Apa yang kita buat tu dia berpunca daripada 2 kalimat syahadah. Sebab itulah 2 kalimat syahadah ni datang dulu. Mula-mula sekali datang 2 kalimat syahadah. Sebab dia daripada syahadah lah lahirnya amal-amal yang lain. Lahirnya, zahirnya puasa, solat, puasa, zakat, haji itu. Rukun-rukun iman yang lain semua berpunca daripada 2 kalimat syahadah. Mana ada orang masuk Islam sembahyang dulu? Mana ada orang masuk Islam kena puasa? Orang masuk Islam semua kena mengucap 2 kalimat syahadah. Hatta nak mati sekalipun.
Nak mati orang kena mengucap dua kalimah syahadat. Nabi kata man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Maka barang siapa yang akhir kalam dia dengan kalimat la ilaha illallah, maka masuk syurga ya. Tengok ya. Nak mula hidup, nak mula beramal dengan syahadah, nak mati pun dengan syahadah, nak tutup kehidupan kita tu akhir kalam, kalam terakhir sekali apa dia? Iaitu kalimat la ilaha illallah. Maka sebab tu ulama Nabi kata, perbanyakkanlah kalimat la ilaha illallah. Nabi suruh kita zikir kalimat la ilaha illallah. Ni tak nak zikir. Subuh pukul 9 pagi dah zikir apa benda? Sebab subuh zikir. Duduk saja tu zikir. La ilaha illallah. Maka bila kita zikir, sebab kalimat la ilaha illallah tu dia datang sepasang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. So bila kita zikir, la ilaha illallah. So dalam hati kita, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hati, tak boleh sebut. Dalam hati tu, sambung macam tu. Jadi, dia duduk sekali. Dia duduk sekali. Dalam tariqat Ahmadiyah umpamanya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah. So jadi Nabi suruh kita sentiasa memperbanyakkan zikir kalimat la ilaha illallah. Sebab Nabi kata iman kamu tu, iman manusia tu macam kain buruk. Iman tu dah jadi macam kain buruk, dah melipat, orang tak pakai dah. Kain buruk orang buat apa? Orang lap lantai, tak dekat tandas, lap kat dapur. Kain buruk. Tu iman kita tu lusuh macam mana kain buruk tu. Maka macam mana kita nak jaga iman tu? Maka kena zikir banyak, kena sebut kalimat la ilaha illallah tu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir tu. Kita zikir la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bila kita letak di dalam hati kita Muhammadur Rasulullah tu, zikir tu jadi khusyuk. Kalau kita zikir la ilaha illallah saja tu lebuh gitu je. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni tak. La ilaha illallah. Hati kita dapat saya nak ingat tu. Kita nak recall. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Dalam hati tu Muhammadur Rasulullah. So kita tak hilang zikrullah tu. Habis kita zikir tu kita rahsia hati kita tu macam terbakar tu. Sebab tu zikir ni sifat dia panas. Zikir ni sifat dia panas. Sebab tu lepas kita zikir, kita kena sediakan air. Tadi tu saya suruh sediakan air, garam tu. Lepas kita zikir tu, rehat sekejap, minum. Pasal sifat dia sangat panas. Dia panas apa? Sebab rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu persoalan zikrullah. Maka iman itu, orang yang beriman kepada Allah tu dia sentiasa berzikir kepada Allah. Sebab dia ni ingat kepada Allah. So iman tu apa? Beriman amantu billah. Beriman aku akan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana beriman ingat kepada Allah. Jadi Allah tu kita ingat tak rugi. Kini yang rugi, kita ingat ke dunia. Ingat benda lain. Bukan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. So jadi, so bila kita zikir. Amalan. Tak ada amalan yang lebih mulia lagi daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kisahlah nak berzikir kalimat la ilaha illallah, kan nak berselawat, kan nak istighfar, kan tu semua dalam kategori kita panggil. Semua tu zikrullah. Sebab ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat kepada Allah, hati semakin tunduk. Kita duk cerita nak buang segala sifat jahat kita. Segala sifat buruk kita. Nak buang sifat buruk, kalau duduk dengan syaitan, sampai bila sifat tu tak mau hilang. Duk kawan dengan dunia daripada pagi tu, bangun pagi tu sampai ke petang tu, malam sekejap ni. Ni, sejam yang duduk ni. Yang pagi dunia tu, daripada pukul 8 tu kira jam. 8 sampai pukul 12 dah 4 jam. 12 sampai 6 dah 4 jam. 8 jam. Maghrib isyak lagi, dapatlah sejam duduk macam ni. Tu pun lari lentang pukang, keluar masuk dalam ni. Yang tak ada mengaji pun ada, takut nak mengaji. Dengan dunia duduk sampai kat 8-10 jam. Nak duduk dengan Allah sejam tak sampai. Tu dah teruk tak teruk. Kalau kita nak tahu hati kita ni, kalau sebut bab agama, bab ni lari lentang pukang. Tak nak dengar kalau boleh. Tapi kalau bab dunia ni sebut, duduk tunggulah depan tu. Nak ke dunia tu. Dunia ni tempat sementara je. Bukannya kekal. Mana ada orang hidup? Hari-hari kita dengar orang mati. Semalam kena COVID, mati berapa orang? Bukan mati sebab COVID. Mati tu sebab sampai ajal dia. Sebabnya sebab kena COVID. Itu saja. Okey, baiklah. So jadi faham. Jadi sekarang ni, kita ni kena dalam era nak didik. Kalau saya bagi salam tu yang banyak-banyak tadi, kalau saya tulis, saya kata okey, kita post dalam grup ngaji ni,
Koma, bacalah sendiri-sendiri kat rumah. Bacalah sendiri-sendiri dekat rumah. Pakai tak baca lah jawab dia seorang-seorang. Allah, 50 kali nak salam kat Nabi ni, tu sikit tu. 100 kali salam Syam ke Jalani, 10-10 tu boleh tahan lah sikit. Pakai tak buat lah jawab dia. Jadi sebab tu kita nak jalan jemaah dengan ramai-ramai, kita baca sampai kita ambil faham macam mana cara kita nak berzikir tu. Lepas tu nak baca sendiri dah tak apa dah, kita faham dah kaedah. Beza lah. Sebab tu orang alim, orang soleh, orang ulama ni, dia tak pandang dunia dah. Sebab dia terbuka pintu langit, dia tengok di sana, tak nampak dunia. Tidak ada bandingan dunia dengan akhirat. Tak ada bandingan. Sebab setiap hari pintu langit terbuka tu, mereka memandang ke langit. Nampak di sana. Syurga semua nampak atas langit tu. Tak ada perbandingan. Tak boleh nak dibanding dengan dunia hak sekotek ni. Hak sekecil-sekecil biji sawi ni yang kita duduk ni. Nak banding dengan dunia langit Allah, dengan syurga Allah yang begitu luas. Tapi kita dah nampak benda kecil ni lah juga masalah kita ni. Kan kita nak tinggal benda tu. Nak balik kepada Allah. Tu kaedah dia. Okey. Lepas nak macam tu. Kadang-kadang benda ni memang rumit. Rumit lah. Memang rumit. Rumit. Kena mengaji bagi kita faham. Baik. Kemudian, yang dimaksudkan dengan tasydid ni apa? Ni tasydid. Iqrar bil lisan. Iqrar dengan lidah. Ditasydid dengan hati. Kita mengucap syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kena tasydid tak? Wajib kena tasydid. Tasydid itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Dalam hati kita nak kata apa? Aku nak saksi sungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Itu kita nak baca. Itu terjemahan. Itu terjemahan makna kalimat syahadah tadi. Yang tasydid ni maknanya membenarkan. Maksud membenar tu menerima apa yang diperintah kepada kita tu. Maknanya membenarkan akan ketuhanan, ketunggalan, keesaan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tu esa, wahid Allah tu. Qul huwallahu ahad. Nak menunggalkan Allah, nak membenarkan Allah tu. Jadi itu nama dia tasydid. Tasydid bukan ada huruf. Tak ada huruf. Dia terima je dengan hati dia. Ke dia nak kata ya. Ya, 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 ya. Itu. Jadi itu dikatakan tasydid. Benar, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, membenarkan akan kerasulan Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah. Macam mana rupa tasydid itu membenar itu? Terima dengan hati dia. Benar, tidak ada, dan menafikan tidak ada tu. Terima Rasulullah tu sebagai utusan Allah. Benar yang itu. Bukan ada perkataan, tak ada huruf. Terima je. Dah. Itu mana tasydid. Tak payahlah kita ada ulang maksud dalam bahasa Melayu ke apa itu ni. Sebab yang kita dah faham. Kita dah faham. Maksud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, aku nak say Muhammad tu pesuruh Allah. Itu yang kita nak benarkan. Itu diterjemah dalam bahasa Melayu maksud dia gitu. Tapi yang nak tasydid ni membenarkan kerasulan Nabi tu. Rasul tu, Nabi tu utusan Allah. Baru datang wa amalan bil arkan, diamalkan dengan anggota jawarih. Maka datanglah dengan pengamalan kita, mengamalkan. Maksudnya hati mengamalkan dalam bentuk apa? Keyakinan. Hati ni, amalan hati ni, amal tadi, wa amalan bil arkan tu diamalkan dengan anggota jawarih tu. Hati mengamal dalam bentuk keyakinan. Sedangkan anggota badan, anggota jawarih kita ni mengamalkan dalam bentuk apa? Bentuk ibadah. Ibadah yang sesuai dengan fungsi dia. Kalau ibadah lidah apa? Zikrullah. Ibadah mata, melihat yang baik bukan yang haram. Ibadah hidung, ibadah hidung, bernafas. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Wa nafasin, dengan tiap-tiap kerlipan mata. Fi kulli lamhatin, dengan tiap-tiap kerlipan mata. Dan wa nafasin, dan nafas yang keluar masuk daripada yang kita nafas satu hari itu berapa ribu kali? 124,000 kali nafas yang keluar masuk tu tiap-tiap hari.
Kelipan mata kita tu, kita bukan boleh buat sendiri. Yang mengelip-ngelip mata kita tu malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Mata kita tak boleh kelip. Kelip tu sebabkan malaikat jaga. Berapa malaikat jaga kita? 500 malaikat Allah letak kat kita. Suruh jaga mata kita, telinga kita, mendengar kita, nafas kita, hidung kita. Lidah kita tu kalau malaikat tak jaga, tak boleh angkat. Kaki kalau malaikat tak jaga, tak berjalan kita. Tangan kalau malaikat tak jaga, tak terangkat tangan kita. Semua tu berbadan kita dijaga oleh para malaikat. Allah letak malaikat jaga kita. Tidak sama dengan jin habis kita ni. Punya sayangnya Tuhan. Itu tu malaikat yang jaga kita. Yang malaikat kiraman katibin untuk catat amal tu satu lagi. Malaikat rahmat yang lain lagi. Yang mendoakan kita. Yang bila kita baca Quran, kita zikir, dia datang payung kita tu. Di langit tu. Payung. Dengan sayap dia mendoakan akan keampunan, minta ampun atas segala dosa yang kita lakukan atas dalam kehidupan kita ni. Jadi kita dengan malaikat ni tak boleh duduk jauh, tak boleh banggang, cuma mata kita buta tak nampak malaikat tu. Tapi kalau yang mengaji ni, yang beramal ni lama-lama dia tahu, dia yakin, memang dia terasa kehadiran malaikat-malaikat Allah. Sebab itulah dalam konteks amal ni, ibadat dia ada seni dia. The art of ibadah. Seni dalam ibadat. Apa dia seni dalam ibadat? Iaitulah dia merasakan kehadiran Allah di sisi dia. Mana dia menghadirkan Tuhan pada tiap-tiap amalan tu. Apa yang dia buat, ada Allah di situ. Jadi maknanya amalan tu lillahi ta'ala. Barulah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh faham itu tak pening tak apa. Kalau pening pun tak apa. Tanyalah nanti kan. Benda ni benda yang nak kena. Kita nak kena mengaji. Nak kena faham. Okey. So jadi itu maksud diamal. Kalau kaki, amal kaki apa? Diri, menegakkan solat, tangan, akad takbir. Ni Allahu Akbar. Takbir ni ni. Bukan macam tu. Allahu Akbar ni ke mana tangan ni? Dia kena gitu. Allahu Akbar sebab tapak tangan kita ni dia kena berhubung dengan Kaabah. Faham? Kiblat kita ada berapa? Kiblat kita ada 2. Ada 2 kat mana? Ni, tutup ni. Kiblat kita tu ada 2. Satu kiblat jasad. Kiblat jasad wajib kita menghadapkan kepada Kaabah. Dan Kaabah itu adalah rabitah kita. Dia panggil rabitah wajib. Rabitah wajib. Kaabah tu kita hadapkan. Dan kiblat diri satu lagi adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. So ada 2 kiblat. Kiblat jasad, Kaabah. Kiblat diri, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hadapkan ketika kita solat ke arah Kaabah. Tapi hati tetap kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita tetap menyembah akan zat Tuhan yang maha agung. So begitu. So jadi kena faham baik-baik dalam persoalan begini. So jadi yang tadi ikrar bil lisan. Nak ikrar apa? Ikrar 2 kalimat syahadah. 2 kalimat syahadah. Sebab tu kalimat syahadah ni sangatlah agung. Sebab hidup kita ni beriman kita sebabkan syahadah, mati beriman sebabkan syahadah. Betul tak boleh main-main dengan buat syahadah ni. Tu nak kena faham sungguh-sungguh, betul kena mengaji. Kalau dengar kalau cerita ulama, kalau dengar cerita ulama ni nanti saya tunjuk sikit. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi kata dia. Mana kita mengaji ni tak apa, kita tengok dulu. Berkata Imam Baihaqi radhiyallahu an di dalam kitabnya Sabqatul Iman. Imam Baihaqi ni orang hebatlah. Meriwayatkan satu hadis. Dia kata apa di situ? Dan jika dia belum, dia maknanya orang tu. Dan jika orang tu belum mengetahui maknanya, yakni 2 kalimat syahadah. Tak tahu lagi makna 2 kalimat syahadah ni. Dia kata dia Islam je, tapi dia tak tahu makna 2 kalimat syahadah. Maka orang itu menjadi kafir kekal di dalam neraka. Sekalipun dia solat, puasa, mengeluarkan zakat dan naik haji ke Baitullah. Sedang dia tidak mendapat pusaka, warisan yang tiada diwarisi oleh kerabatnya yang Islam. Sebab itulah orang yang makna 2 kalimat syahadah ni, dalam tu ada 2 perkara. Dia kata apa kan? Zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya
dan berhajat kepadanya akan tiap-tiap barang yang lainnya. Dalam tu ada dua sifat Allah. Pertama istighna, yang kedua iftiqar. Satu kaya Allah Ta'ala, satu lagi berhajat makhluk kepada Allah. Jadi, dan bila seseorang itu tidak mengetahui makna di dalam dua kalimat syahadah itu, maka dia tak boleh jadi wali nikah. Dia tak boleh jadi saksi nikah, tak sah. Kalau nak jadi saksi nikah, tanya dulu saksi sebelah yang nak jadi saksi itu. Pakcik ni tahukah makna ketuhanan di dalam dua kalimat syahadah? Macam mana nak jadi saksi kalau tak kenal Tuhan? Jadi saksi nikah dapat RM30 ya? Tak sah sembelihan dia, tak boleh makan. Walaupun dia solat, tapi dia tak tahu makna, dia tak sah sembelihan. Kalau kita makan ayam fast food macam mana? Yang sembelih tu macam ni, duk gila sangat makan ayam fast food tu. Sembelih kita tak tahu siapa yang sembelih. Makanlah, duk tengok logo halal depan tu je. Dah lah tak sah. Tak boleh terima harta pesaka. Harta pesaka mak bapak dia tak boleh terima selagi dia tidak mengetahui makna ketuhanan dan di dalam kalimat La ilaha illallah tu. Dan tak tahu makna kenabian dalam kalimat Muhammadur Rasulullah tu. Berat tak? Nak wali nikah pun tak boleh, saksi nikah pun tak boleh. Tu yang kadang-kadang nak nikah anak pak terpaksa pergi jumpa Tok Kadi tu. Ni ustaz, saya ni tak mampu lah nak nikah anak. Boleh tak minta tolong Tok Naib tolong nikahkan anak? Tak apalah, kamu wakil lah kat aku. Kita pun sebutlah, saya dengan ini mewakilkan kepada Tok Naib untuk nikahkan anak saya Fulan binti Fulan, dengan Mas Kemia. Tok Naib aku terima lah. Tu. Saksi macam mana pula? Saksi yang ada orang tu kalau tak tahu makna ketuhanan tu, macam mana pula nak jadi saksi? Kalau nak bicara bab ni, memanglah berat. Sebab tu saya tak nak memanjang-manjangkan. Tapi nak sebut juga. Kalau kita tak sebut benda ni, sampai bila orang kita takkan peduli bab syahadah ni. Dia dah kata dia Islam dah. Dia mukmin, dia dah Muslim. Mukmin tak lagi, baru Muslim. Ini kata Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. So, jadi dia dalam masalah pengajian ilmu tauhid ni, kita jumpa dalam tu. Dalam kitab usul tahqiq pada dia disebut tentang pengertian makna dua kalimat syahadah. Seperti mana berkata Imam Malik, kata dia apabila anak-anak kamu telah mencapai umur akil baligh, maka adalah anak itu disyahadahkan dengan meniatkan atas diri anak itu. Pesan abang, kena niat diri abang ni nanti masa terima syahadah tu fardu atas diri aku sekali seumur hidup. Kena niat fardu. Itu kata Imam Malik dalam usul tahqiq. Kita mengaji, kita jumpa bab tu. Okey. Tapi malam ni kita masih lagi dalam persoalan iman. So jadi tadi kita dah sebut 3 benda dah. Bagi faham baik-baik malam ni. Yang katakan iman tu pertama iqrar bil lisan. Iqrar dengan lidah. Dia kena iqrar. Iqrar dengan siapa? Depan siapa? Iqrar depan saksi. Kalau raja jadi saksi, depan raja. Kalau mufti. Kalau qadi. Kalau ulama lah. Kalau tuan guru lah. Nak iqrar tu depan saksi yang makrifah kepada Allah. Saksi ni pun duduk depan nak syahadah orang ni pun dia pun nak kena Tuhan juga. Allahu Akbar. Cerita bab-bab macam ni kita kadang-kadang kita tak faham. Kita duk ingat iman ni. Ini macam saya dulu lah mula-mula budak-budak dulu tak faham. Yang iman ni asal automatik orang Melayu dah jadi Islam, dah kira dah beriman siap. Mana package, full package. Bila jadi orang Melayu Islam, automatik jadi beriman. Tu duk sembahyang tu pasal beriman lah tu. Dah faham gitu. Sedangkan iman tu perkara yang maknawiah. Benda maknawiah yang tak nampak. Dia datang ikut mana iman tu? Dia datang ikut dia mengucap dua kalimah syahadah. Mengucap sendiri datang ada iman. Tak. Dia ada zuriat dia. Ada benih dia kena datang daripada Rasul. Sebab tu sahabat Nabi terima Islam tu dengan Nabi. Kemudian ulama-ulama pula terima dengan sahabat. Benih tu turun. Tak putus. Tak boleh putus. Tu dia kena terima balik. Tu Nabi kata, laqinu indal mautakum la ilaha illallah. Talqinkanlah. Peringatkanlah inda mautakum di sisi hati orang yang hampir lupa kepada Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Nabi suruh. Sebab orang nak mati ni kena memang dah tu tak ada kisah lah, memang kena ajar mengucap pun. Masalah orang yang hati dia hampir mati itu ni yang nak ditalkinkan kembali. Supaya hidup balik hati dia. Hidup balik hati. Dan nak ditalkin tu dengan siapa? Mana ditajdid, diajar. Talkin ni ajar. Dia ajar kalimah syahadah. Bang, mari sini. Kamu dah pernah syahadah belum? Tak belum. Mari jumpa. Duduk depan aku ni.
Ikut aku nak syahadah dulu. Kamu tak nak syahadah lagi. Kita tak buat kan? Kita bukan nak buat benda macam ni, kita dah sibuk benda lain. Happy birthday lah. Itu yang mengarut-ngarut yang kita buat. Yang agama yang syarat kita tinggal. Oh, ustaz kena ngajar apa ni? Pasal apa tak ngajar pula? Semua ada benda ni dah. Benda daripada Nabi. Dah susun cantik dah. Ulama' dah susun dah sampai kat kita hari ni. Sebab kita tak nak cari ulama'. Kita nak cari mentor. Kita ni cukup ego dengan mentor. Kita nak mentor. Sikit-sikit mentor. Mentor tu bukan kena Tuhan pun duk cari mentor tu nak buat apa? Okay, nah. Bukan nak marah, nah. Kita nak cerita macam mana kedudukan kita. Baik. Dah syahadah. Dah syahadah. Tasdik syahadah tadi. Membenarkan dengan hati. Kalau tu susah nah kalau kita nak syahadah orang kenal tu. Saya bila orang buka Islam kan. Datang jumpa kita kan. Haji. Saya mau masuk Islam. Allah letih kan kita nak ajar dia sebut tu. Lidah dia kan tak dia nak sebut. Kalimat la ilallah tu. Ashhadu alla ilaha illallah. Ada gitu-gitu. Tak apalah. Yang penting, dia boleh sebut. Macam-macam lah kita yang saya pernah kita ajar Islam kan ni. Tu cerita orang bukan Islam. Yang cerita orang kata yang mengaku Islam ni pun serupa juga. Macam-macam bunyi. Syahadah tu. Tak apalah, belajar. Kita peringkat saya dah sebut awal-awal. Kita ni tengah mengaji. Tengah berkuliah. Tengah belajar. Tak apa. Salah pun tak apa. Yang penting, apa penting? Belajar. Mengaji. Buat. Jangan duduk diam. Jangan tak ambil mengaji. Jangan jadi orang yang keempat. Semua tak ada. Kalau ada ilmu, mengajar. Kalau tak ada ilmu, pergi mengaji. Kalau tak boleh mengaji, duduk dengar sudah. Duduk sebelah orang mengaji tu, dengar dia. Jangan jadi orang yang keempat. Mengaji tak ada apa, tak ada. Lari merata. Okey. Baik. Habis. Yang pertama. Yang kedua, tasdik. Tadi saya sebut. Iaitu membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu mana iman. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui lidah Nabi, wajib beriman. Jangan nafi. Satu nafi, kafir terus jadi. Sebab Nabi itu adalah utusan Allah. Allah yang perintahkan Nabi. Allah yang jadikan Rasulullah tu untuk kita umat akhir zaman. Nabi bawa, kita kena terima apa yang Nabi bawa. Jangan nak petikai hak Nabi bawa tu. Tak tahu diam. Tak payah hati pun diam. Tanya dulu orang lain yang lebih memahami, mengerti tentang persoalan agama ni. Baik. Kemudian, amalan dengan anggota jawarih. Faham tak tiga benda? Aku ulang balik. Satu. Mengucap ikrar dengan lidah. Cakap dalam Melayu. Tak erti Arab pun tak apalah. Kita ni bukan lidah Arab pun. Pertama, mengucap dua kalimah syahadat, ikrar dengan lidah. Ikrar bilisan, ikrar dengan lidah. Ikrar apa? Ikrar dua kalimat syahadah. Kemudian nak tasdik apa? Tasdik akan makna bagi kalimat dua syahadah. Itu dipanggil syahadat ta'ain. Maknanya dua syahadah. Pertama, mengisbatkan, mentasydikkan makna ketuhanan tadi. Zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat akan zat itu akan tiap-tiap barang yang lainnya. Itu yang panjang sikit lah. Ataupun dikatakan satu lagi, la ma'buda bihaqi illallah. Tidak ada yang sebenarnya diabdikan diri melainkan akan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh yang mana kita faham lah. Sebab ni darjat pengajian lah. Kalau kita mengaji lagi naik lagi tafsiran tu makin lama makin beza. Tapi maksud sama je. Iaitu nak isbatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian mengisbat yang keduanya, tasydik dia membenarkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Yang ketiga, iaitulah mengamal dengan anggota jawarih, yakni hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan. Hati kita tu, dia yakin sungguh amal ni. Dia puas, dia semayang sungguh. Dia beribadat sungguh. Dia berzikir sungguh. Dan masa dia zikir tu, dia fokus sungguh-sungguh. Ingat dia kepada Allah SWT. Yakin. Itu kerja hati. Atas keyakinan dia itulah menjadikan dia tu orang yang semakin soleh, semakin warak. Sebab keyakinan dia tinggi di sisi Allah SWT. Itulah amalan hati. Dan amalan anggota jawarih pula mengikut kesesuaian anggota tersebut. Tadi kita ulang balik. Saya ulang sekali lagi. Lidah untuk zikir. Hidung untuk nafas. Nafas. Wa nafasin. Ada dama wasi'ahu ilmullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin ada dama wasi'ahu ilmullah. Baik. Jadi setiap nafas kita yang keluar masuk tu hendaklah dalam ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni kita bila kita nafas, duduk nafas terlupa Tuhan dah. Iblis kata
satu saat kamu lupa kepada Tuhanmu, aku berada di antara kamu dengan Tuhan kamu. Jahat tak jahat iblis. Kalau kita lupa kepada Tuhan, kalau kita lupa kepada Tuhan, iblis duduk tengah-tengah. Dia jadi Tuhan kita pula. Na'udzubillah. Itu tak boleh. Sebab tu kena sentiasa ingat kita kepada Allah. Itu peranan hidung. Peranan mata tadi, kerlipan mata. Tiap-tiap kerlipan mata tu pastikan, tentukan yang kita ni tidak melakukan maksiat dan dosa. Jadi dua benda tu masalah kufur maksiat tu. Dua benda ni. Begitu juga dengan telinga. Tak mendengar benda yang haram, makruh, apa lagi, macam-macam benda telinga kita dengar. Tangan kita, kaki kita, kemaluan kita, perut kita, anggota-anggota yang lain tu. Jadi semua ada peranan yang masing-masing. So maka beramallah mengikut fungsi anggota yang Allah kurniakan sebagai nikmat kepada kita itu. Okey, baik. So jadi kaum salaf, apa kaum salaf dia buat? Menjadikan amal termasuk dalam pengertian iman. Dengan demikian iman itu semakin bertambah dan berkurang seiring dengan bertambah dan berkurangnya amal soleh. Maka orang-orang salaf ni siapa dia? Ulama-ulama yang salaf, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam selepas para sahabat tu, mereka tu adalah dipanggil ulama-ulama salaf. Ulama-ulama salaf bukan salafi, ulama-ulama salaf. Ulama khalaf ni yang kemudian ni. So mereka ni memasukkan amal tadi dalam pengertian iman. Maka bila bertambahnya amal, maka iman tu bertambah. Berkurangnya amal, berkurangnya iman. So jadi kita macam mana? You are the judges. Kamu semua adalah judges, adalah hakim. Kamu menentukan kamu beriman atau tidak, itu pulang kepada kamu sendiri. Nak tentukan iman ada tak ada iman, kita refer ketiga benda tu tadi. Ada tak ada kat kita? Kalau kita kata kita dah tasyrik dah, mengucap sendiri tak boleh bang. Nak turun macam mana nur tu yang dibawa oleh Rasul kepada kita tu tak sampai kat kita, macam iman nak datang. Bolehlah mengucap gitu. Dia mengucap tengok, tak percaya. Atau yang belum pernah syahadah lagi, pergi syahadah seseorang tengok. Kemudian pergi syahadah orang lain tengok. Boleh tak boleh? Tak maunya, sebab tu dia kena ada ulama dia. Sebab apa? Nabi tinggalkan apa? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni waris aku, kata Nabi. Sebab tu umat lain ada Nabi, ada Rasul. Sampai tangan kita, Rasulullah tu wafat, tak ada dah Nabi. Maka yang ada siapa? Ulama. Maka ulama ni kita kena cari, kena ikut balik, kena terima balik syahadah tu daripada para ulama ni, supaya zahirnya iman tu masuk ke dalam hati kita tu. Bila dia masuk, dia menyerap dalam tubuh badan kita, barulah mata tu beriman, mulut tu beriman, tak bercakap bukan-bukan, hidung tu beriman, hati tu beriman, tangan tu beriman, kullu, semua tu beriman kepada Allah. Bila iman tu masuk, dia macam menyerap air tu. Macam kita letak kertas, ambil kertas tisu tu, tuang air, umpamakan air tu iman, masuk atas kertas tisu, apa dia masuk? Apa jadi kat kertas tu? Dia akan menyerap ke seluruh juzuk-juzuk kertas tu, sehingga penuh itu. Itulah perumpamaan iman. Iman ni tak masuk sekerat kaki lah, kat perut, atas badan, kaki tak beriman. Tak. Bila dia masuk dalam tubuh kita, kat roh tu yang lebih kurang besar ni lah badan tu, dia akan menyerap seluruh. Duk kat telinga dia beriman, duk kat mata dia beriman, duk kat hidung dia beriman. Beriman maknanya dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lebih jelas kita nak faham pada macam iman tu. Bila benda tu tak masuk, kita ada heran. Aku ni macam semayang. Inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi semayang aku tak mencegah daripada maksiat. Semayang aku tak mencegah daripada kemungkaran. Sebab kita tak beriman. Kita hanya semayang saja, tapi tidak beriman kepada Allah. Macam orang Badui lah, dia jumpa dengan Nabi. Dia kata kat Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, sungguhnya kami telah beriman. Benda tu ayat Nabi kata, katakanlah kami hanya Islam. Sebab iman tak masuk dalam hati kami lagi. Itu sama Nabi. Ada dalam Quran surah Al-Hujurat tu. Semalam kita cerita bab tu pula. Kita kena bandingkan, kita kena faham. Kita ni, apakah kita Islam ada iman? Kita ni, ataupun aku orang Melayu ni dah tentu automatik. Aku orang alim tu, aku automatik. Tak, sebab iman tak boleh diwarisi daripada seorang ayah yang bertakwa. Tengok Rahab punya lagu. Iman tak boleh diwarisi. Memang iman tak boleh diwarisi. Sebab iman tu benda yang kena datang sendiri-sendiri. Kena terima. Tiap-tiap manusia kena terima iman tu. Bukan dia datang turun kat kita. Pak dia alim macam mana pun iman tu takkan turun. Pak nak mati, wahai anak aku nak bagi iman aku sebelum aku mati. Kalau pak buat macam tu, pak mati kafir, dia jawab dia.
Mana boleh bagi iman lagu tu? Iman dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Tu faham baik-baik. Bukan soal keturunan, bukan. Dia bukan keturunan. Dia adalah pusaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman ni pusaka Rasulullah. Datang ke Rasulullah kepada kita. Daripada Nabi Adam bawa tauhid, bawa iman tu kepada umat dia. Datang Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Hud sampai kat kita hari ni, sampai Rasulullah, terus sambung lagi. Kita sambung kat mana? Bagi pada ulama-ulama bawa sampai kiamat, sampai datangnya Al-Mahdi ni tak lama lagi ni, perang Dajjal ni. Yang akhirnya akan bawa iman tu. Habis tu habis dah dunia ni. So, jadi ni nak kena faham persoalan yang kena sabitkan dengan persoalan iman tu. Kita ingat iman tu datang ke mana? Begitu mana? Nanti dah kat sebelah dah. Cukuplah malam ni kita bakar semangat sikit yang sahabat-sahabat kita yang dalam kuliah malam ni, alhamdulillah. Siapa yang ada malam ni, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk, bagi hidayah kepada kita ni. Tak senang Saya pun benar risau juga bab macam ni kan. Kita ni pun bukannya orang alim. Tapi sekadar nak sampaikan mesej daripada 2 kalimat syahadah tu kan. Sehingga orang katanya macam tanya ustaz, mengajarlah tasawuf. Nak ngajar tasawuf macam mana bang? Kamu syahadah pun tak kenal Tuhan lagi. Tasawuf ni kalau masuk dalam tasawuf ni, dia dah lengkap dah. Fiqh, tauhid, tak boleh datang tasawuf. Sebab tasawuf ni, dia kena ada fiqh dulu. Tasawuf ni dia tak ada benda, dia jenis sifat. Dia kena duduk pada benda yang bersifat. Dia kena ada fiqh dulu. Fiqh tu ilmu. Tauhid tu ilmu juga, amal, iman tu. Takut amal kita jadi riak. Ada dah. Alim dah. Tapi ada riak. Sebab apa? Riak dengan ilmu. Contohnya ilmu banyak, dia rasa dia sangat hebat sebabkan ilmu tu. Maka riak. Maka sebab itulah perlunya ilmu tasawuf. Masa tu kena ambil tasawuf. Ambil tasawuf tu, letak dekat fiqh, letak dekat tauhid. Untuk apa? Untuk menghening dan menjernihkan fiqh dan tauhid. Itu peranan tasawuf. Tasawuf dia tak berdiri. Orang kata kalau orang putih cakap, it not stand by itself. Dia tak berdiri sendiri dia. Dia kena ada benda duduk. Ni kita dia mengaji dia saja. Fiqh tak reti, tauhid tak reti. Mau tak sesat macam mana? Boleh jadi zindik. Jadi kafir tu. Tu kata Imam Malik, orang yang berfiqh tanpa bertasawuf tu fasik. Dia fiqh saja tak ada tasawuf, fasik. Yang bertasawuf tanpa fiqh semua ke zindik tu. Sesat tu. Jadi kafir tu. Sehingga memang buat tasawuf ni rumit. Jadi belajar dulu. Kita mengaji dulu fiqh, tauhid, bagi kemas dulu. Maka pun kita masuk tasawuf. Jadi mudah benda tu. Bila dah ada benda, tasawuf masuk, dia cuci . Sebab kerja tasawuf nak menjernih dan mengheningkan fiqh dan tauhid kita. Barulah jadi selamat kita. Okay, so jadi begitulah malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ni mendapat sebagai satu contoh, sebagai satu guideline, panduan macam mana kita untuk mencari iman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai sini dulu, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam ni. Mudah-mudahan kita mampu mencapai makam apa? Makam redha di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.